حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب الأظام شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Yang berusaha pihak pengurusan Masjid An-Nur, ashabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa kita sama-sama rafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi hidup dalam keadaan beriman kepada Allah. Masih lagi ada kemahuan untuk terus beramal dengan agama, memperbaiki ibadah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa meletakkan dalam diri kita kesungguhan, azam untuk terus memperbaiki diri, memperbaiki amal ibadah, melakukan usaha-usaha kebajikan yang akhirnya nanti insya-Allah bakal mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala berupa pahala, dan lebih besar daripada itu kita harapkan mudah-mudahan dengan kerja buat kita itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala meredai kehidupan kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. Allahumma amin. Jadi pagi ni tuan-tuan kita sambung kembali kuliah tafsir kita bermula pada ayat yang ke-85 daripada suratul Qasas, juzuk 20, muka surat yang ke-139. Muka surat 139 ayat 85 surah Al-Qasas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين.
ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Innalladzi, nun yang bersabdu, semua nun yang bersabdu di dalam Al-Quran tuan-tuan kita wajib baca dengan dengung qadar 2 harakat. Innalladzi farada alaikal Qur'ana laradduk. Ini yang saya sebut ni tanda panjang yang sebentuk dengan waladdallin. Semua tanda panjang dalam Quran kita baca dengan 4 harakat insya-Allah untuk memudahkan kita. Tapi ada tanda panjang tu maksud tanda macam ni kan. Bagi atas tapi dia melengkuk je ni. Yang kita kena baca 6. Antaranya bentuknya seperti ini. La radduka. Sama dengan dallin. Cuma dallin, dad, kemudian alif huruf mad. Lepas alif tu ada lam yang bersabdu. Dallin. Di sini tempat huruf dad tu iaitu huruf ra. Ra. Lepas tu alif huruf mad. Lepas tu ada huruf dal yang bersabdu. Jadi mana-mana huruf mad, alif waw ya yang mati, selepasnya ada huruf berbaris yang bersabdu, maka itu tanda panjang dah pula. Tu kena baca 6 harakat. La radduka ila ma'ad. Jadi ni mad lazim kalimi musaqqal. Ma'ad tu kalau kita berhenti dia akan jadi man arid sukun. Ma'ad boleh baca 2, boleh baca 4, boleh baca 6. Dan di hujung tu dal tu jadi qalqalah kalau kita berhentilah. Tapi kalau panjang nafas kita boleh terus ila ma'adin qurrabbi. Kata tak ada tu dah. Kan? Panjang ayat tu. Kalau kita teruskan tanwin bagi 2 bertemu dengan qaf jadi ikhfa hakiki. Kita dengung qadar 2 harakat. Sembunyikan bunyi nun mati pada din itu ke dalam huruf qaf. Qurrabbi a'lam. Rabbi a'lam ini mad jaiz munfasil. Kita baca dengan 4 harakat. Huruf mad iaitu ya yang berada di hujung perkataan yang pertama bertemu dengan hamzah yang duduk di awal perkataan yang kedua. Mad jaiz munfasil. Bila huruf mad bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan itu adalah mad jaiz. Man jaa sama dengan kalau kita sambung bacaan tadi ma'adin, dia akan jadi ikhfa hakiki dengung qadar 2 harakat. Man jaa nun sembunyikan dalam huruf jim. Jaa yang ini huruf mad iaitu alif bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Ia berbeza dengan Rabbi a'lam. Itu huruf mad iaitu ya bertemu dengan hamzah dalam 2 perkataan. Jadi bila huruf mad bertemu hamzah dalam satu perkataan itu mad wajib muttasil. Kita baca juga 4 harakat. Jaa bil huda wa man huwa nun mati bertemu dengan ha izhar alqi. Kita baca dengan jelas dan nyata. Atau yang tak apa nak mahir tajwid, cukuplah saya selalu ulang setiap nun yang mati ada tanda mati di atasnya, maka nun tu tak boleh didengungkan. Man huwa fi dhalalim mubin. Lim mubin lam baris 2 di bawah lam tu bertemu dengan mim, di mana baris 2 tu kedudukannya tidak selari. Itu tanda kita kena baca dengan dengung. Kalau selari kedudukan baris tu
atas dan bawahnya sama, itu tak dengung. Di sini dengung. Atau hukum dia idgham ma'al gunnah dalalim mubin. Mubin tu man arid disukun. Boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tuan-tuan jadilah bacaan dia lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Qur rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim. Itu dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama tuan-tuan dari sudut tafsiran dia berdasarkan apa yang dicatatkan oleh Ustaz Ahmad Sunhaji ni, dan juga dibantu dengan tafsir Munir oleh Dr. Wahbah Zuhaili. Juga kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah alaih, insya-Allah. Sesungguhnya Tuhan, yakni Allah, yang membebankan kepadamu, faradhani, yang mewajibkan kepadamu pengajaran Al-Quran itu, pasti akan mengembalikan engkau ke tanah airmu, yakni Makkah. Katakanlah, Tuhanku lebih tahu siapa yang membawa petunjuk dan siapa dia yang terang-terang sesat. Itu ayat yang ke-85. Seperti biasa tuan-tuan, kita ambil dulu kefahaman ayat ni supaya mudah perbincangan kita. Dalam ayat ke-85 ni, Allah Ta'ala sebut di sini dengan firman-Nya, kata dia, maksudnya, sesungguhnya Tuhan yang mewajibkan kepada engkau, yakni Muhammad, Quran itu, belajar Quran, mengajar Quran itu, Tuhan itu pasti akan kembalikan semula kamu ke Mekah. Setelah mana kamu terpaksa berhijrah ke Madinah kerana teruk ancaman, tentangan, siksaan daripada orang-orang Mekah, kamu dengan sedih hati pergi ke Madinah. Tuhan itu yang kamu yakini itu, yakni Allah, pasti akan kembalikan semula kamu ke Mekah. Kemudian Allah Ta'ala ajar Nabi, Qur, katakan, Tuhanku lebih mengetahui siapakah yang bawa petunjuk dan siapa yang sesat. Allah Ta'ala ajar Nabi, katakanlah, Tuhanku lebih tahu siapa yang bawa petunjuk dan siapa dia yang terang-terang sesat. Orang musyrik kau yang betul ataupun Nabi yang betul? Nabi kau yang sesat, orang yang menentang Nabi sesat. Allah Ta'ala Qul, katakan Muhammad, Tuhan lebih tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Itu ayat ke-85. Setelah Allah menyebutkan kisah Nabi Musa dan kaumnya bersama Harun, dan menerangkan bagaimana bersama Qarun, dan menerangkan bagaimana Qarun itu telah berbuat aniaya dan berlagak sombong kepada kaumnya, kemudian telah dibinasakan dan orang yang dalam kebenaran dapat pertolongan, maka disusulnya di sini dengan menyebutkan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat-sahabatnya dengan kaumnya yang telah menyakiti baginda sehingga terpaksa baginda berhijrah, yang telah menyakiti baginda, yang kemudian Allah kembalikan ke tanah airnya dan menakluki kota Makkah itu dengan kemenangan yang gilang gemilang. Ayat ini menerangkan bahawa Allah mewajibkan ke atas kamu, wahai Muhammad, supaya beramal dengan pengajaran Al-Quran dan juga dengan hukum-hukumnya. Dialah juga yang mengembalikan engkau ke tanah airmu yang engkau cintai. Jadi ayat innal ladzi farada 'alaikal Quran, maksudnya sesungguhnya dialah Tuhan yang mewajibkan kepada kamu Quran. Di dalam tafsir Qurtubi menyebutkan bahawa Allah Ta'ala mewajibkan Quran kepada kamu, wahai Muhammad, dengan maksud
Nabi kono sampaikan Quran ini kepada umatnya. Mengajar Quran ini kepada umat. Mengajar baca, mengajar hukum dan beramal dengan segala isi Al-Quran itu. Kerana Al-Quran ini adalah dustur, perlembagaan atau manual, panduan kepada kehidupan manusia. Allah tak turunkan benda lain sebagai panduan. Yang diturunkan adalah Al-Quran. Jadi Nabi disuruh mengajar Al-Quran ini. Itu sebab tuan-tuan, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, Nabi dah ajar hantar dah orang-orang yang mengajar Al-Quran serta isinya. Sampailah ke zaman Sayyidina Osman, ketika ditulis kembali Quran dalam resam Osmani, Sayyidina Osman pun hantar orang 7 mashaf ke 8 mashaf ke kawasan-kawasan Basra, Kufah, Makkah. Menghantar guru-guru mengajar Quran dengan tafsirnya sekali, isi-isinya sekali ini diteruskan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi wajib belajar mengajar Al-Quran ini. La radduka ila ma'ad. Tuhan yang mewajibkan kamu Quran itu, dia juga akan mengembalikan kamu ma'ad, tempat kembali kamu. Jadi mengembalikan kamu ke Makkah ini ditulis oleh Ustaz Ahmad Sun Haji ni, ke tanah airmu. Al-Imamul Qurtubi rahmatullah alaihi menyatakan di sana ada banyak pandangan daripada ahli tafsir. Apakah maksud Allah Ta'ala akan mengembalikan kamu ke tempat kembali? Ma'an ni tempat kembali, tempat asal. Ke mana tempat ni? Jadi ulama-ulama bahas. Ada di kalangan mereka mengatakan, sebahagian ulama mengatakan Allah Ta'ala akan masukkan Nabi ke dalam syurga. Maksudnya kembalikan ke Ma'an ni, masukkan Nabi dalam syurga. Al-Qurtubi menyebutkan maksud Ma'an ni Allah Ta'ala akan kembalikan Nabi dan sahabatnya ke daerah masing-masing. Bila menyokong Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam, sahabat-sahabat Nabi akhirnya ramai lagi ke Madinah, diarahkan Allah meninggalkan kampung halaman masing-masing. Jadi kata Al-Qurtubi, besok Allah Ta'ala akan kembalikan mereka ni ke kampung halaman dia balik. Janji Allah. Kata Al-Qurtubi. Juga ada satu pandangan lagi daripada Sa'id bin Jubair, kata dia, maksud kembali ila ma'ad ni iaitu Allah Ta'ala akan mematikan Rasulullah. Matilah, asalnya tak ada, kembali kepada tak ada lah. Itu kata Sa'id bin Jubair. Adapun Imam Mujahid, seperti Mujahid, Ikrimah, Az-Zuhri dan Al-Hasan menyebutkan di sini bahawasanya kembali itu maksudnya kembali ke hari kiamat. Walau bagaimanapun, kebanyakan ahli tafsir atau jumhurul mufassirin, kebanyakan ahli tafsir menyebutkan ayat ini menceritakan Allah Ta'ala akan mengembalikan Nabi semula ke Makkah Al-Mukarramah. Sebab itu dalam kitab-kitab tafsir kita tengok dibahaskan Nabi pulang ke Makkah pada hari Fathul, Yaumul Fathi, hari di mana Rasulullah berjaya menakluk kota Mekah tanpa pertumpahan darah. Itu janji Allah. Allah Ta'ala kembalikan Nabi ke kampung halamannya, ke Makkah yang dicintai. Al-Muqatil menyebutkan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini sebab turun ayat. Kata Imam Muqatil, ketika Nabi keluar daripada Gua Thur, dalam kisah yang panjang sejarah hijrah Nabi, ketika Nabi keluar pada waktu malam dengan Abu Bakar, pergi bersembunyi di Gua Thur, kemudian dikejar dari belakang. Lepas tu 3 hari Nabi kat situ, Nabi rasa agak-agak selamat, Nabi pun keluar. Baginda keluar daripada Gua Thur melalui jalan yang tak biasa orang lalu. Ni orang sebut, istilah kita, lorong tikus ni. Lorong-lorong tikus ni. Jalan yang orang tak biasa ikut. Nabi takut nanti orang ikut kalau jalan biasa. Diketahui musuh.
Jadi setelah berasa aman, kembalilah melalui jalan yang biasa dilalui orang. Dah jauh daripada Mekah, dia pun ikut jalan biasalah. Kemudian berhenti di seketika di Juhfah, satu tempat di antara Makkah dan Madinah, iaitu sebuah tempat terletak di antara Makkah dengan Madinah. Baginda mengenal jalan itu menuju ke Makkah, lalu teringatlah akan tempat tumpah darahnya dan tempat kelahiran orang tuanya sehingga terasa rindu. Bila Nabi sampai Juhfah ni, Nabi perasan, oh ni jalan ke Makkah ni. Nabi pandang jalan ke Makkah tu, Nabi rasa rindu pada Makkah. Sedih meninggalkan tanah air, diusir, diancam oleh bangsa dia sendiri, kaum dia sendiri. Tiba-tiba malaikat Jibril turun menemui baginda seraya berkata, adakah Tuhan hamba rindukan negeri dan tempat lahir Tuhan hamba itu? Jawab Nabi SAW, benar. Maka Jibril pun berkata, sesungguhnya Allah telah berfirman, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Sebab itu ahli tafsir menyebutkan ayat ini turun di Juhfah. Bahagian ahli tafsir menyebutkan ayat ini turun di kawasan itu, di Juhfah. Bila Nabi kata dia rindu kat Mekah, maka Allah Ta'ala pun berfirman memujuk Nabi, tak apa Muhammad, maksud aku fardukan kepada engkau Quran, kau mengajar kitab ni, panduan ni, dan aku satu hari nanti akan kembalikan semula kamu ke Makkah. Jangan risau, kamu akan kembali ke Makkah. Ini janji Allah Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah sendiri sebut, Allah tidak pernah memungkiri janjinya. Benar. Kemudian selepas 10, 11 tahun, 3 tahun lepas itu kan, berdakwah, Nabi berjaya menakluk kembali kota Mekah dalam keadaan tidak ada pertumpahan darah sedikit pun. Tak ada berlaku pembunuhan. Itu janji Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui siapa yang benar dan siapa yang sesat. Allah Ta'ala ajar Nabi. Qur Rabbi, katakanlah Tuhanku yang tahu siapa yang membawa petunjuk dan siapa dia yang terang-terang tersesat. Orang-orang musyrik yang memusuhi dan mendustakan engkau itu, katakan sahaja kepada mereka, Tuhanku lebih tahu untuk memberi pimpinan kepadaku dan kepada kamu. Nanti kamu akan tahu siapa yang buruk kesudahannya dan siapa pula yang menang dengan mendapat bantuan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Yo tuan-tuan, betul salah, hak batil, ini semua Allah Ta'ala yang tahu. Kita tak tahu. Ada orang rasa dia betul, sebenarnya dia tak betul. Ada orang ni pandang salah, sebenarnya dia lah yang betul. Habis betul salah ni nak tengok mana ni? Kan dah semua orang kata betul. Yang kata betul tu orang Islam, yang kata salah tu pun orang Islam. Dua-dua Islam. Yang kata aku betul orang Islam, yang kata engkau salah tu pun orang Islam. Dua-dua Islam. Habis mana satu betul ni? Kan dua-dua Islam ni nampak macam betul. Kembalilah pada Quran, kembalilah pada hadis. Tengok isi Quran, tengok isi hadis. Tengok kehidupan para sahabat, para nabi terdahulu, alim ulama kita yang diakui ilmunya. Di situlah kita mendapat panduan. Di situlah kita mendapat panduan. Ramai orang cakap, jangan ikut ustaz tak betul. Yang penting ikut Quran dia. Macam mana kita nak faham Quran? Kita pun tak reti Quran. Kan? Ramai orang cakap itu. Ustaz-ustaz ni pun kadang tak betul kak tadi. Ikut Qurannya. Kita pun bertukar dengan dia. Anta pun tak tahu. Yang kita tu ente tu. Satu perkataan. Habis macam mana? Tengoklah alim-alim ulama kita ramai. Sejak dulu sampai sekarang ramai tutup guru, ustaz-ustaz, kiai-kiai yang mahir-mahir, yang diakui ilmunya. Maka berdampinganlah dia. Ikut dia, ikut cakap dia. InsyaAllah dia benar. Di mana ramai alim ulama, di situlah kita ada. Sebab kita tak apa nak faham mana betul mana salah. Dia orang faham. Yang dia diakui oleh masyarakat, oleh orang ramai. Kat situ kita diam, insya-Allah kita selamat. Itulah cara kita nak mencari kebenaran.
Jangan kita rasa kita bona, kita seorang-seorang yang kat situ. Orang lain semua tempat lain. Itu ada masalah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian pada ayat berikutnya, wa ma kunta tarju ay yulqa ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbik fala takunanna zahiran lil kafirin. Bukan engkau wahai Muhammad yang mengharap supaya Quran itu diturunkan kepada engkau, melainkan adalah rahmat daripada Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi pembantu kepada orang-orang kafir. Maksud ayat ni tuan-tuan, Nabi sendiri, Allah Ta'ala sebut, wahai Muhammad, kau tak harap pun Quran itu turun kat engkau. Maksudnya sih, kamu tak tahu pun, tetapi dia adalah merupakan rahmat Allah kepada kamu. Dan jangan kamu jadi orang yang membantu orang-orang kafir. Kemudian Allah menyebutkan nikmatnya yang merupakan Quran dan menegah orang mukmin dari membantu dan menyokong orang-orang musyrik itu dengan menyatakan, bukan engkau yang meminta supaya Quran itu diturunkan, tetapi Allah lah yang telah menurunkannya kepadamu untuk menjadi rahmat yang sangat banyak faedahnya dan sangat besar harganya, sehingga engkau dapat mengetahui akan kisah-kisah umat pada zaman purbakala, begitu juga umat yang datang kemudian. Dan Quran itu mengandungi panduan dan pengajaran yang baik. Siapa yang mengamalkannya akan mendapat kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Itu catatan Ustaz Ahmad Sunhaji. Ayat ini menerangkan pada kita, Nabi tak tahu pun dia akan jadi Rasul. Dan Nabi tak harap pun jadi Rasul. Dia tak tahu pun. Sebab kerasulan ini adalah pilihan daripada Allah. Adalah pilihan daripada Allah. Allah Ta'ala memilih Rasulnya berdasarkan kemahuan dan kehendaknya. Tak ada orang nak jadi boleh ingat cita-cita nak jadi Rasul. Sebutlah, cita-cita lah apa pun boleh. Tapi jangan satu je, cita-cita nak jadi Rasul. Itu masalah. Jadi askar boleh, jadi postman boleh, jadi tentera boleh, nak jadi apa pun. Kat sekolah, apa cita-cita anda? Nak jadi Rasul. Rasul lah ramai, tak ada orang. Doktor ramai, jurutera ada, arkitek ramai. Rasul lah ada lagi. Saya ingat saya nak jadi Rasul. Masalah lah orang tu. Nabi sendiri tak pernah terfikir nak jadi Rasul. Tak tahu pun Quran tu akan turun kepada dia. Jadi Tuhan Allah Ta'ala turunkan Quran sebagai rahmat kepada Rasulullah SAW. Rahmat daripada Allah kepada Nabi. Rahmat tu maknanya sebagai rahmat ni asalnya makna kasih sayang. Banyak perkataan rahmat ni kan. Pemurah, cinta dalam rahmat ni. Jadi sebagai satu rahmat kepada Nabi. Terusnya menjadi rahmat kepada sekalian alam. Allah turunkan rahmat. Turunkan Quran sebagai rahmat daripada Allah kepada Nabi. Dan pastinya orang-orang yang beramal dengan Al-Quran itu, mengikut kata-kata Nabi itu, berpandu kepada hadis-hadis Nabi, pastilah dia akan mendapat keselamatan dalam kehidupan dunia dia. Itu maksud ayat wa ma kunta tarju fala takunanna zahiran lil kafirin. Janganlah sekali-kali engkau menjadi pembantu kepada orang-orang kafir. Dalam hubungan ini, Nabi tak tahu pun Nabi nak jadi Rasul. Sehinggalah dipilih oleh Allah menjadi Rasul. Di mana? Ketika itu di Makkah. Dan Nabi diarahkan mengajar isi Al-Quran yang sama sekali bertentangan dengan kefahaman dan amalan serta keyakinan orang-orang Mekah. Yang ketika itu bertuhankan patung, menyembah patung. Tiba-tiba datang Nabi suruh sembah Allah Ta'ala. Suruh tinggalkan penyembahan patung-patung. Allah Ta'ala pun sebut, engkau tak tahu nahu pun Muhammad, engkau nak dilantik jadi Rasul. Sekarang ni dah lantik jadi Rasul. Difardukan Quran. Oleh kerana itu selepas kamu dapat Quran, kamu nak tahu tentang Quran ni, kamu jadi Rasul ni, fala takunanna zahiran lil kafirin. Jangan sekali-kali engkau menjadi pembantu kepada orang kafir. Nabi duduk di Makkah. Yang musyrik itu, yang menentang Nabi itu, yang menyeksa Nabi dan pengikutnya itu adalah kaumnya sendiri. Bangsa Arab Quraisy. Jangan kerana bangsa kamu Arab ni saudara bawa kamu ini Abu Lahab. Kan pak saudara dia tu. Jangan kerana ni saudara kau, bangsa kau.
Akhirnya kamu berpaling tada, tak naklah bawa agama ni. Kamu bantu dia. Allah Ta'ala pesan, fala takunan nazahiran lil kafir. Jangan sekali-kali kamu membantu pula puak musyrik ini. Tinggalkan mereka, pergilah berhijrah ke Madinah. Maksud ayat ni tuan-tuan membuat. Bersyukurlah atas nikmat Allah, iaitu Tuhan yang menurunkan Quran, dan jangan sekali-kali menjadi penolong dan pembantu untuk menegakkan orang-orang kafir menjadi kuat. Sebaliknya berpisahlah dari mereka dan tinggalkan mereka. Ini arahan Allah Ta'ala kepada Rasulullah, sekaligus kepada umat Islam hari ini. Jangan kita pula menjadi pembantu kepada menegakkan sesuatu yang tidak betul. Lebih-lebih lagi orang yang bukan seagama dengan kita. Ayat ni bukanlah suruh kita berperang dengan orang, tapi makna dalam kehidupan kita ni, kita dah beragama Islam, diturunkan Quran, dengan pula kita membantu menegakkan ajaran yang lain selain daripada apa yang diturunkan oleh Allah. Allah Ta'ala kan sebut dalam Quran, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Dialah Tuhan, yakni Allah, yang mengutuskan Rasulmu Muhammad SAW dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Tak ada agama yang benar melainkan diturunkan oleh Allah. Apa tujuannya Rasul-Rasul diturunkan? Liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi, supaya Nabi SAW menzahirkan agama ini, meninggikan agama ini, mengangkat itu liyuzhiru agama ini alat dini kulli, daripada semua agama-agama yang lain. Itulah kerja Rasulullah SAW dan Rasul-Rasul sebelum ni. Termasuk juga kerja kita meng-highlightkan, mewawarkan, meninggikan agama ini, membantu mengangkat syiar agama ini lebih daripada ajaran-ajaran yang lain. Sebab agama di sisi Allah, inna dina indallahil Islam. Islamnya. Dalam keadaan bila ada agama bukan Islam, taklah ada suruh kita perang pula. Kita hormat pada orang lain. Sebab itu Al-Quran menyebutkan la ikraha fid din. Allah Ta'ala tahu dalam kehidupan ini nanti ada orang beriman dengan dia, ada orang yang tak beriman dengan dia. Kamu yang beriman dengan aku, usahakan angkat agama ni, duduk letakkan di tempat yang sepatutnya. Dalam masa yang sama jangan pula kau bantu agama-agama yang lain. Sampai akhirnya agama kamu jatuh ke bawah. Pun dalam masa yang sama jangan pula aku tak beri bantu, kau perang pula dengan orang ni. Tak ada. Paksa pula dia, ugut pula dia, cokik dia, kau masuk agama Islam. Tak macam itu. Sebab itu ada ayat la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kamu bebas untuk pilih agama mana pun. Allah Ta'ala tak pernah paksa. Diturunkan Rasul Al-Quran, suruh Rasul-Rasul mengajar. Mudah-mudahan bila mendengar pengajaran daripada Al-Quran ni, kamu boleh beriman. Tak ada nak paksa siapa-siapa. Tapi kita dah Islam ni, kita kena bangga dengan agama kita dan cuba highlightkan ke orang lain, dakwahkan kepada orang lain. Sebab itu dalam takut kita bacakan kitab Mustikah Hadis tahun-tahun 80-an dulu, saya ingat ke zaman Dr. Mahdi sebagai Perdana Menteri, dikeluarkan, JAKIM keluarkan buku Mustikah Hadis. Dah lama dah tinggal buku tu. Jilid pertama lagi tentang kewajipan berdakwah. Disebutkan dalam tu, wajib berdakwah kepada orang bukan Islam, jiran-jiran kita. Wajib kena sampaikan kebaikan agama ni, sesuatu yang sukar kepada kita. Nak beritahu orang sebelah ni dia bukan agama Islam, tak siapa-siapa kan, mungkinlah yang berjiran kena beritahu dia keindahan agama. Bila wajib tu dia tak buat tu, berdosa lah kita. Yang itu yang masalah tu. Kita dengan saudara mara kita pun kita tak dapat nak sampai. Jiran Melayu kita pun tu tahu dah tak semayang, tak ada apa, tak pernah ada semayang, tak pernah pergi Jumaat kan. Kat dia hari Isnin je tak pernah jumpa hari Jumaat, sebab tu dia tak semayang Jumaat. Kita pun tak berani sebut dia, kan kocik hati itu kita, termasuk saya. Susah kan. Alhamdulillah lah jiran-jiran saya semua semayang Jumaat. Itu bukan semayang Jumaat, semayang yang lain-lain tu, urusan-urusan lain tu kita kena sampai. Jadi jangan kamu
menjadi pembantu kepada orang-orang yang kafir. Itu maksud ayat ke-86. Ayat 87, kita cuba habiskan surah Qasas ni pagi ni. Wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da iz unzilat ilaika wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Dan janganlah sekali-kali engkau terhalang oleh mereka dari ayat-ayat Allah Quran itu setelah ia diturunkan kepadamu, dan serulah manusia kepada Tuhanmu, dan jangan sekali-kali engkau menjadi orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Allah Ta'ala sebut kepada Nabi, jangan sekali-kali engkau terhalang oleh mereka dari ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yakni Quran, setelah diturunkan Quran ini kepada kamu. Apa maksudnya tuan-tuan? Kemudian Allah telah menggesa Rasulnya dan pengikutnya supaya menguatkan azam mereka. Jangan menghiraukan rintangan dan tentangan kaum musyrikin yang hendak menghalang orang daripada mempelajari ayat-ayat Quran dan dari mengamalkan pengajarannya. Kerana Quran itu merupakan keterangan-keterangan yang datangnya daripada Allah dan telah pun diturunkan ke atas Rasulnya. Sesungguhnya Allah itu ada bersama Rasulnya untuk memberi sokongan kepadanya dengan meninggikan agamanya lebih dari lain-lain agama. Lebih dari lain-lain agama. Ayat ni mengingatkan Nabi, janganlah hendaknya wahai Muhammad, kamu terhalang daripada meneruskan usaha kamu menyampaikan Quran. Terhalang oleh kerana apa? Cakap-cakap, tentangan, ancaman. Allah Ta'ala ingatkan Nabi, macam mana pun orang musyrik Mekah cakap, apa pun dia buat, apa pun bentuk tentangannya, jangan sampai kamu berhenti memperjuangkan agama ni. Ini maksud ayat ni. Dia pada dulu, zaman Nabi, mula-mula Quran turun, sampailah sekarang ni. Tuan-tuan tengok, pertembungan di antara yang benar dan yang salah, hak batil tu akan berlaku. Akan ada setiap zaman orang yang memperjuangkan agamanya, mempertahankan kesucian agamanya. Dalam masa yang sama akan ada penentangnya. Dunia ni kan Tuhan jadi berpasang-pasangan, lelaki, perempuan, panjang, pendek, tinggi, rendah, putih, hitam, jahat, baik, semua tu. Benar, salah, dia akan berlaku tu. Sebab tu bila kita tengok semua rasul yang diutuskan Nabi, yang kena lolah, kena khajar kat kaum ni sebab apa? Kenapa rasul-rasul dulu dia utusan daripada Allah? Yang mengantar tu Allah, yang memilih itu Allah. Diberikan kitab, turunnya ke umat manusia, semua kena lelah, kena ancam, nak kena bunuh, kena halau. Apa yang Rasul ni buat ni? Mempertahankan agama, memperjuangkan agama. Tak adalah Rasul-Rasul yang dihalau, melainkan kerana mereka bawa agama ini. Maksud sesiapa pun yang duduk, yang bawa apa yang dibawa oleh Rasul ni, dia pun sama masak. Nasib dia sama. Kau tak kena halau pun, tohmahan, ancaman, gangguan, tu pasti ada di mana-mana zaman. Sampailah ke zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wafat Nabi, sampailah ke akhir zaman ni, mana-mana tampil orang yang memegang agama dengan baik, mempertahankan agama ni, dia pasti akan diganggu, digugat, diancam, dipenjara, di macam-macam lagi. Macam-macam lah. Tengok Al-Syahid Hasan Al-Banna di Mesir. Dia tak dakwah macam kita ni masuk masjid surau. Dia masuk kelab malam. Ramai pengikutnya. Akhirnya apa berlaku? Seketika dia turun daripada pejabatnya, dia ditembak. Syahid dia. Ditembak mati. Apa yang berlaku kepada Sayyid Qutub? Orang Mesir juga. Zainab Al-Ghazali, orang perempuan ni. Penjara. Masuklah penjara. Diropehan anjing yang seminggu tak makan. Kan cuba baca kisah Zainab Al-Ghazali ni. Taklah menjara, lopeh anjing tak makan seminggu, memang matilah dia. Lepas tu orang tengok senyap, ini tak adalah bunyi anjing makan-makan. Buka semua tengok anjing bodoh duduk depan dia kan. Banyak lagi kisah-kisah pejuang agama ini. Yang akhirnya dia macam-macam lah ancaman ni. Itu zaman Nabi dah. Bilal bin Rabah dah kono, Ammar bin Yasir dah kono, ramai. Sebab apa tu? Mempertahankan agama, keimanan, memperjuangkan Nabi. Akhirnya mereka diazab. Sampailah ke zaman ini. Sama ya bentuk Sama ya.
Kan? Mereka pasti diancam, digugat. Cuma bentuk ancaman, tentangan tu berbeza. Berbeza, beza. Siapa yang pegang agama ni, dia pasti. Itulah di antara cobaan daripada Allah Ta'ala. Nak tengok siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar-benar membantu agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala ingat, jangan oleh kerana tentangan, cakap-cakap orang musyrik, wahai Muhammad, engkau terhalang. Kau berhenti, tak nak sampaikan ayat-ayat aku ni, pengajaran Al-Quran ini kepada orang ramai. Jangan macam tu wahai Muhammad, kata Allah. Kemudian disambung ujung ayat tu, wad'u ila rabbik wala takunanna minal musyrikin. Dan janganlah sekali, dan serulah manusia kepada Tuhanmu, dan jangan sekali-kali engkau menjadi orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Tadi jangan duduk bantu. Ni jangan kamu menjadi orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Kamu mensyirikkan Allah. Tadi fala takunanna zahiran lil kafirin. Orang yang kan ni orang musyrik pula. Maknanya kita tak mempersekutukan Tuhan. Ayat ni kata, janganlah sekali-kali engkau menjadi orang yang mempersekutukan Tuhan. Alhamdulillah, orang Islam hari ni, bila dia beriman, bila dia yakin Allah Ta'ala, dia memang tidak mempersekutukan Tuhan secara jelas. Tetapi kena ingat, terkadang kala kita tak mempersekutukan Allah, terkadang kala kita duduk bersama-sama dengan orang yang mempersekutukan Tuhan. Kadang-kadang kita setuju dengan pandangan dia. Kadang-kadang terikut dengan cara fikir dia. Kadang-kadang terikut dengan cara kerja buat. Kadang-kadang macam-macam yang dia cakap kita percaya, kita yakin, kita yuan. Padahal terang-terangan dia tidak apa nak berapa suka dengan agama kita ni. Yang itu kita kena jaga-jaga. Yang itu kita kena jaga. Nabi duduk di Mekah bersama dengan orang-orang Arab, sebangsa dengan Nabi. Kaum dia sendiri, sama bahasa sama budaya adat tradisi sama. Kemudian Allah Ta'ala turunkan Quran, agama ini Nabi pilih Allah meninggalkan kaumnya yang syirik kepada Allah. Tak duduk dengan orang musyrik itu. Ini pengajaran kepada kita semua. Jangan sampai kita dah nak Islam bertahun-tahun ni, tetapi kita sendiri tak apa nak suka dengan agama kita. Tak menjadi orang yang sama-sama mendukung agama. In tansurullaha yansurkum yusabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala akan tolong kamu dan kukuhkan pendirian kamu. Kuatkan keimanan kita kepadanya. Islam mengajar kita berdamai dengan orang. Dalam masa yang sama, Islam bukan mengajar kita menjadi orang yang lemah sehingga boleh diinjak, dipijak-pijak, diperbodohkan begitu. Islam ni mengajar kita berfikir. Kita adalah umat yang dimuliakan dengan agama ni, iaitu Islam. Meninggalkan agama ni maksudnya meninggalkan kemuliaan, memilih kehinaan dalam kehidupan. Sebab tu Sayyidina Umar kata, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ni satu kaum yang Allah Ta'ala muliakan dengan Islam. Bila kita tinggal agama ni, jadi hina kita, tuan-tuan. Jadi hina. Tak payah nak fikir panjang-panjang. Kita tuan tengok kat kampung, orang yang tak pernah mengaji langsung, pergi Quran tak nak, pergi kuliah tak nak, panggil dia orang bertahlil. Dia pun masuk tahlil dulu. Quran tak pernah baca. Orang pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Imam baca Qul huwallahu ahad. Cuba tengok orang. Dia pun tak apa dia baca. Orang kul jenis dia jenis. Belak cerita kan kau tak berak mulut ni kan nampak bodoh dia pun tiga orang atas ke mana-mana pergi arah mulut tu. Hino tadi tu baru tinggal tak baca Quran dia. Saya selalu menang kadang rajin pergi balik ke kampung kan. Orang panggil tahlil dia tengok. Ni dia khana ni. Ni orang ni menjarang suruh belajar pun tak pernah bahasa Malaysia, tak pernah ajab. Maknanya memang tahu betul lah tu. Kalau dah keluar ajab itu tu takkid tu. Tak pernah ajab dia nampak dia semayang ke baca Quran. Kita tengok masa tahlil. Semalam dia datang awal-awal tu atau dia datang, maaf lah tuan rumah, lambik tadi ada urusan masa nak makan. Imam baca doa makan, nak bersusu sampai. Kotak pun masa mula-mula datang, kita baca Qul huwallahu ahad. Ahad. Ahad je ni lah. Dia ahad je ni lah.
Ulat ni ayat apa ini baca ni? Akan aku tak berawak kan nampaklah tak reti Dia pun orang pun berbunyi dia pun bunyi tak apa dia bunyi. Macam baung dalam lubang nampak Itu pun dah nampak hino dah. Nampak hino dah. Tinggal lagi kalau yang lain-lain tu yang besar-besar mikir tu lagi teruklah. Tanya yang lain-lain tu, tanya rukun Islam, rukun iman sekarang, langsung tu kelontang bubuh-bubuh mulut dia tu mati juga Yo, tu yang jadi. Ni kisah Bona tuan. Saya selalu cerita ni. Kan. Malu sama ayah sebelah tu. Ni nak kahwin ni. Dia nak kahwin dah. Bolo anak orang. Imam pun tanya, okey baik, sebelum kahwin ni, akad nikah ni saya nak tahu. Kita perbaharui keislaman kita. Kena mengucap. Mengucap. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Imam tu mengucap. Betul lah mengucap. Imam tersebut selawat pada Nabi SAW. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa. Penuh yakin, nyukuat satu bilik tu orang Bukan di apa ni selawat Nabi. Astaghfirullahalazim. Selawat. Astaghfirullahalazim. Mak tu labab muka mak dengan ayah tu. Dia lupa selawat mana, istighfar mana. Masya-Allah. Lepas tu akad nikah. 40 kali akad nikah. Nah tu kan. Yo. Saksi itu adik pa tu. 40 kali akad nikah. Aku terima nikahnya lain nak nama Lupa lah mas kahwin orang apa? Tanya sebut orang mana orang tahu. Empeklah nama kan. Yang jadi saksi itu pula ikut skema. Tak apa nak torang nama pengantin perempuan ni. Itulah di sini tak sebut mas kahwin, isi kahwin. Ulang belakang. Tadi perkataan tu tak berapa warna. Tak tahulah apalah niat saksi. Itu yang Imam Kuala Lumpang tu. Kelantan dulu kan. Banyak songil-songil. Yang kahwin askar. Susah bona tu pung. Bona aku terima je. Kalau semua faham, mudah je. Ini siapa tak tahu, selawat tak tahu. Tanya oleh imam lagi, apa beza takbir dengan tahlil? Lagilah tak tahu kawan tu. Hanya baku deh. Sebab kena pergi kursus kahwin ni, kursus kahwin sijil mana boleh body pula dah sudah. Tak mana dapat sijil ke sijil nak kahwin kan? Kursus kahwin tu. Ayun. Jadi nampak ino tuan. Jadi ino kan. Suruh komat. Takut nak komat. Pasal dia komat. Dia dengar kiamat. Bukan kiamat, komat. Komat takut. Komat tak tahu. Kan kalau sebut di iqamah, lagi dia tak faham apa iqamah tu. Komat yang kita sebut suruh komat pun tak tahu komat macam mana. Dibantai yang ke mana. Lo dah sana komat imam. Ino nampak kita bila kita meninggalkan agama ni. Tuan-tuan dan puan. Tinggal agama jadi ino. Jadi ayat ni Nabi ingat, Allah Ta'ala ingatkan Nabi, jangan Muhammad sebab tentangan orang, cakap-cakap orang, kuris kat engkau, musyrik. Akhir kalau lemah semangat, kau tinggalkan berdakwah. Sebaliknya, wad'u ila rabbik. Sampaikan dakwah ini, seru orang kepada agama Tuhan kamu. Itulah kerja Rasulullah. Dan dengan sebab itulah Nabi ini ditentang, diancam. Itu jugalah kerja kita, menyeru orang kepada Tuhan. Dan itu jugalah keadaan yang kita terima macam Nabi terima, kita akan diancam, ditentang. Sebab ramai orang yang tak apa nak suka juga. Kalau kita banyak songil, banyak cakap, bawa orang kepada agama ni, ramai juga orang yang tak suka. Jadi tuan-tuan, hujung ayat tu, wala takunanna minal musyrikin. Jangan kamu duduk, engkau jadi sebahagian daripada orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian tuan-tuan, ayat yang terakhir. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Dan janganlah engkau menyeru menyembah Tuhan yang lain bersama Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, yakni Allah. Tiap-tiap sesuatu akan binasa kecuali Allah. Dialah yang empunya hukum dan kepadanya kamu dikembalikan. Di sini Allah menjelaskan pula tentang perbuatan yang sangat dilarangnya, iaitu jangan menyembah kepada Tuhan yang lain yang disertakan pula dengan menyembah Allah misalnya. Di samping menyembah Allah, dipuja pula benda-benda lain dengan menganggap benda itu mempunyai kuasa ghaib
yang boleh mendatangkan kebaikan ataupun dapat menolak kejahatan. Maksudnya kalau kita dah yakin dengan Allah, dengan pula kita letakkan keyakinan pada benda-benda lain. Ini kadang-kadang dalam amalan orang Islam, orang Melayu kita dulu-dululah, sekarang ni tak ada dah. Adalah sikit-sikit kan. 2-3 benda keyakinan pada benda lain yang boleh jadi syirik. Kalau dalam buku-buku pendidikan Islam sekolah diletakkan satu je. Benda yang boleh menjadi syirik ni apa? Yang secara jelasnya sembah patung, sembah batu, betul. Itulah syirik yang besar-besar. Dan kemudian kalau ada yang budak-budak pernah fikir sikit, itu jangan mensyirikkan Tuhan ni yang tak apa nak nampak, iaitu diletakkan contoh. Jangan pakai tangkar. Percaya kat tangkar. Bila percaya kat tangkar sekarang itu percaya kat selain daripada Tuhan. Percaya tangkar ni boleh jadi kebal, boleh jadi kuek. Itu dah mensyirikkan Allah. Sekadar itulah. Bukan dua tu tuan-tuan. Yang besar syirik jali memang jelas. Ambil patung pergi sembah. Nampak syirik jali. Syirik khafi ni yang tersembunyi. Meyakini sesuatu perkara boleh mendatangkan kesan selain daripada Allah. Yang tu bahaya. Itu boleh menjadikan kita tergugat keimanan kita. Selain daripada percaya kepada syirik, percaya kepada apa lagi yang selain daripada Allah yang boleh mendatangkan kesan. Itu pun boleh jadi syirik. Boleh jadi syirik. Sebab kau pergi sinilah kau jadi ni. Mana ada sebab lain selain daripada Allah? Kan, mana sebab lain selain daripada Allah yang memberikan kesan? Yakin kepada sesuatu lebih daripada meyakini Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kadang-kadang cakap kita tu bahaya kan? Kalau bukan cikgu tu lah ngajar matematik, tentu dia dapat C dah. Cikgu tu pula. Semua datang daripada Allah. Semua datang daripada Allah. Tak jadi cikgu lu, tak dapat beli rumah kat Taman Seri Rembau ni tadi. Ingat dia jadi cikgu tu kan sebab dia boleh beli rumah kan. Ada orang tak jadi cikgu, banyak rezeki besar pendapatan kan. Cakap-cakap macam tu cukup bahaya. Semuanya kena pulangkan kepada Allah. Semuanya kena pulangkan kepada Allah. Hanya Allah sahaja yang hidup kekal, tidak mati atau binasa selama-lamanya. Sedangkan semua makhluk akan mati. Bandingkan ayat ini, samalah seperti ayat 26-27 surah Ar-Rahman yang berbunyi, Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap-tiap yang ada di atas bumi akan fana, musnah, dan tinggallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Semua orang mati. Semua orang akan binasa. Tak ada orang hidup. Ada orang kata, Rasulullah hidup. Ustaz, Rasulullah hidup. Sampai kata, tak boleh kata Rasulullah mati. Wafat. Rasulullah melalui kematian di alam dunia. Kemudian dihidup di alam akhirat. Itu cerita lain lah. Makna bila orang tu nama manusia, makhluk yang muka bumi ni, hidup nama dia pasti akan melalui kematian. Sebab orang tak boleh sampai ke alam barzah, ke alam akhirat, kecuali melalui kematian. Itu yang sunnatullah yang Allah Ta'ala telah tentukan. Semuanya akan binasa, melainkan Allah Ta'ala saja. Ada 8 perkara yang dikecualikan dari terbinasa. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Suyuti dalam nazamnya seperti berikut. Imam Suyuti beritahu, habis semua mati binasa ni, ada 8 dia. Dia tak binasa. Dia tak binasa. Kan berfikirlah Ustaz Khabar yang kekal Tuhan ni tak binasa ni macam Tuhan tak. Allah Ta'ala kekal, yang kekalnya tiada dimulai oleh tiada. Dia tiada dimulai oleh tiada dan disudahi oleh tiada tak. Allah Ta'ala kekal, dia tidak dimulai oleh tiada. Dia sedia ada. Tapi yang lain-lain ni dia dimulai oleh tiada. Dia tak ada, mana dia ada. Itu dikekalkan oleh Allah. Dia tak sama dengan Tuhan. Allah Ta'ala tak ada mulut, tak ada pangkal. Yang ini ada pangkal. Pangkalnya ada. 8 perkara. Apa dia? Disebut di sini, saya bacakan terjemahan saja.
Ada 8 perkara daripada makhluk yang dihukumkan tinggal kekal, yang lainnya dikira sebagai tidak ada, iaitu satu arash. Arash tak musnah. Kedua kursi. Ini bukan kursi kat rumah kita ya. Kursi yang kursi sebut, kursi Tuhan. Allah Taala sebut ni. 3 neraka. Keempat syurga. Kelima tulang, disebut ni tulang tungking. Ada sebut tulang cenungging kan. Tulang tungking kita ni, sebut tuan-tuan orang yang mindah kubur lama kan. Kubur lama, tulang tungking dia tak akan binasa. Tulang-tulang lain tu hancur. Tulang tungking ni kenapa tak binasa? Kerana tulang tungking ni dia adalah merupakan macam biji benih kepada manusia. Kan dalam kitab Tazkirah fi Ahwalil Mauta oleh Imam Qurtubi, bila Allah Ta'ala nak hidupkan manusia, diturunkan ma'ul hayah, air kehidupan daripada langit turun membanjiri bumi. Kerana air ni, tulang tungking ni dia akan bentuk jadi manusia balik. Seketika itu kita akan dikeluarkan daripada kubur beramai-ramai. Jadi tulang tungking ni dia tak hancur. Yang keenam, roh. Kita mati, yang mati tu jasad. Roh kita hidup lagi. Dia tak binasa. Yang ketujuh, Lauh Mahfuz. Tempat simpanan kalam Tuhan. Dan yang ke-8, qalam. Qalam ni perkara yang pertama yang Allah Ta'ala ciptakan kan. Kan dalam tarikh, kitab tarikh Tabari kan. Perkara yang pertama dijadikan, kata Imam Tabari, adalah qalam. Tulisan. Ayat menulis yang Allah Ta'ala catatkan semua benda yang berlaku atas muka bumi ni, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala sejak azali lagi. Daripada A sampai Z, semuanya Allah Ta'ala telah takdirkan. Sebab itu saya selalu sebut, bila kita turun atas muka bumi ni sebagai hamba kepada Allah, jangan sekali-kali kita bermusuh dengan takdir. Maksud bermusuh dengan takdir, kita tak reda, marah, merungut sebagainya. Semuanya itu telah ditakdirkan oleh Tuhan. Ada takdir-takdir yang tak boleh diubah. Ada takdir qada yang boleh diubah. Jadi yang boleh diubah tu, iaitu dengan melalui doa. Doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa-apa yang tak bagus mungkin menjadi bagus dengan rahmat dan keizinan daripada Allah Taala. Kalau mati itu tak boleh ubahlah. Itu qada mubram kata ulama. Kok kata kita mati 2 bulan 7 lah kita mati. Tak payah nak ubah-ubah dah. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal mereka, tidak dicepatkan dan tidak dilewatkan walaupun sesaat. Kan? Itu kekal 8 perkara ni. Lahul hukmu, dialah yang empunya hukum. Hukum hakam ni Allah Ta'ala yang layak menghukum. Kau nak menghukum pun gunalah hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan adalah Raja yang berkuasa menghukum dan melaksanakan hukumannya kepada sekalian makhluknya. Apa yang Tuhan buat kepada kita tuan-tuan, itu kehendak dia. Ridhalah kita dengan Allah. Kalau kita ridha dengan Allah, Allah Ta'ala akan meridai kita. Bila kita ridha dengan Allah, ketika itu kita akan jadi orang yang paling sabar. Orang yang paling sabar ni, itulah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Innallaha yuhibbus sabirin. Tuhan suka kepada orang-orang yang sabar. Mengasihi orang-orang yang sabar. Kan? Orang sabar ni dia akan ridha dengan Tuhan. Kalau tak sabar nanti, dia akan mengungut, dia akan menyalahkan Allah. Kenapa begini, ada banyak soalan. Sedangkan Allah Ta'ala lah yang layak menghukum, meletakkan sesuatu kepada hambanya mengikut kemahuan. Kita ni ikut je lah. Sedikit diberikan usaha untuk kita berusaha. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu dikembalikan. Kita tuan-tuan tak pergi ke mana. Bila kita mati nanti kita akan kembali kepada Allah. Semua amal ibadah, kerja, kebajikan yang kita buat, termasuk juga kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, semuanya nanti akan dihitung di akhirat nanti. Akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada benda atas muka bumi ni yang kita buat tuan-tuan yang Allah Ta'ala tak hitung. Itulah bezanya Allah Ta'ala dengan orang lain tu. Yang berkedudukan. Allah Ta'ala berkedudukan, berkuasa. Adilnya dia tu, walaupun sekecil-kecil perkara, Allah Ta'ala akan balas. Yang baik dibalas dengan baik. Yang buruk dibalas dengan kejahatan. Adil ditambah pula dengan rahmat kasih sayang Tuhan. Orang hari ni kalau bagi mengikut nilai. Kita panggil orang kerja rumah kita, banyaknya nilai Okay, ni nilai kerja kau. Allah Ta'ala bila dia menilai,
Dia yang baik, dia suka kebaikan, dia nilai berlebih-lebih, bahkan dilipat kali gandakan kebaikan, ganjaran daripada Allah kepada orang yang melakukan kebaikan. Bila sampai orang buat buruk, bos satu dia bagi. Kau buat jahat, bos boreh lah jahat yang kau dapat. Maknanya adil lagi penuh kasih sayang. Sebab itu tuan-tuan, berbahagialah orang-orang yang beriman apabila duduk tahan muka bumi ni, seketika dia dikurniakan rezeki, dia ridha, dia syukur, sujud syukur daripada Allah Ta'ala. Seketika dia diuji oleh Allah dengan musibah, bala, dia ingat ini daripada Allah, dia sabar, dia ridha, insya-Allah selepas itu akan datang kemudahan, kesenangan, bahkan dia lebih baik kedudukannya daripada sebelum itu. Jadi kita semua orang mukmin, orang Islam, mudah-mudahan tuan-tuan kita semua berada dalam keadaan yang baik. Berdoalah selalu, mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan kita dalam iman dan mati dalam iman. Mudah-mudahan hendaknya kan, dan kita sentiasa bersemangat untuk buat kerja-kerja agama ni. Dalam keadaan kita dah umur 40, 50 tuan-tuan, apa yang kita nak buat lagi? Kalau bukan amal ibadah. Sebelum Tuhan jemput ni tuan-tuan, marilah sama-sama kita perbaiki hubungan sesama manusia. Bila lagi hubungan kita dengan Allah. Mudah-mudahan kembali kita nanti ke kubur, dimatikan, kita melihat kubur kita luas. Orang pula tu jumpa kawan-kawan yang lain, sampai juga kau Timah. Ada Timah sini kau. Minta maaf Cik Timah ya. Sampai juga kau Timah. Sik baiklah kau buat baik. Dan tang bawah ni mandang ya kau kan. Apa kau buat? Alhamdulillah dulu mula-mula ni kau nampak bagi. Tapi dah hujung-hujung tinggal lagi 10 tahun umur kau ni, banyak betul kebaikan kau buat. Syukur. Kan orang-orang di alam sana tuan, ada yang melihat kita kan, ada yang tak melihat kita. Imam Qutubi sebut kan, ada yang tidur kau jauh ada yang Imam Qutubi sebut ya tadawaruna bainahum, mereka ziarah menziarahi di alam mereka lah kan, alam mereka, alam barzah. Ada yang senang hati, merayau-rayau macam kita kat muka bumi ni. Sebab itulah bila kita baca riwayat-riwayat ulama, bila mati orang lain tanya, macam mana ni kawan kita yang seorang tu? Kan? Macam mana dolah lawang pek tu? Macam mana? Dia tak lagi tu. Kau buat sampai dia sebut, biarlah dia rehat dulu, dia baru sampai. Dalam perjalanan yang jauh, biar dulu, biar dia rehat. Kan? Sebab tu ada riwayat ulama, orang-orang yang melalui perkampungan orang ni, kubur maksud sebab tu Nabi ajar kita bagi salam. Assalamualaikum ya ahlal qubur. Kau tak tahu pun, Assalamualaikum ahli kubur. Cukuplah kan, bagi salam. Sebagai tanda kita ni mesra rakyat. Kita ni beramah, kita doakan dia. So kita balik, kita akan dialu-alukan. Marhaban sampai kau ustaz. Sampai Cik Yazid. Ada nama Yazid sini kau? Sampai Cik Yazid yang Zaki, ramai sampai kat kau kat sini kan. Kalau lalu tak nampak ya, mati dah depan kubur tu. Dulilah doa pun tak dah. Jadi diperas saya motor kau makak telinga ada masuk gitu. Tak dilayan. Tak dilayan kan. Sebab tu orang yang mati ni, bila datang orang dia akan tanya. Imam Qutubi sebut dia akan tanya. Macam mana orang ni? Macam mana orang ni? Dia sihat lagi. Alhamdulillah jumpa kita tu. Dia sakit. Rasa tak lama itu 3 hari itu pergi itu jumpa lah tu. Dia pun ceritakan kita tuan. Kan? Jadi kita lalu kubur. Ikutlah ajaran Nabi tu. Doakan, serahkan Fatihah. Kan? Kalau pergi kubur mak kita, jangan bagi serah Fatihah untuk mak kita ya. Orang lain nunggu ya. Ada orang tak pernah datang. Mak ayah tak pernah datang. Mak ayah. Anak-anak tak pernah sampai. Dia mengharap kita sampai ke mak kita. Kita sampai ke mak kita. Padahal dia sebelah tu, ya Allah. Dia tak ada kau, kan? Sebab itu Mokkah, Bakhi. Mana ada nama tak ada nama. Kosong semua. Kita doa semua. Ini siap Fatimah binti Ahmad. Ada Fatimah? Tak ada kan? Ini pula. Abu Qasim bin Abu Abdullah. Kan? Ramai. Masukkan dia pergi kat kubur, dia doa abah ya. Nilai itu menang ya. Kita boleh buat makanan nak hantar ke anak kita. Ke sekolah, anak kita sedang duduk ramai tu, ramai kita bagi ke anak kita yang makan dik. Kawan sebelah tu ngelat mulut dia kan. Kan tak sedap cara tu. Macam itulah pergi kubur. Doa untuk semua. Bila kita doakan dia, mudah-mudahan kita kembali besok insya-Allah dalam keadaan yang baik. Kita diterima baik mudah-mudahan. Kita tak tahu bila kita kembali kan. Tapi yang pastinya kita akan kembali
isi kepala kita pada Allah, mudah-mudahan kembali dalam keadaan yang beriman. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti kat sini tuan. Minta maaf tuan-tuan, lebih 10 minit ni selalu 7.30, 7.40 kita berhenti hari ni. Kita tamat surah Qasas tuan ya, insya-Allah. Akan datang kita tengok surah Al-Ankabut, surah laba-laba. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab.